dibahas. Yang hormat Tuan Guru. Terima kasih, Musi. Sudah, terima kasih atas penjelasan yang diberikan oleh Timbalan Menteri sebentar tadi. Cuma perhatian kita harus ulang, Musi, ialah bahawa dalam sejarah kita menyaksikan belanjawan dan belanjawan tambahan. Pentadbiran inilah yang paling banyak mengenakan dan mengadakan perbekalan tambahan. Hampir setiap sesi parlimen ada perbekalan tambahan. Ini selalunya perbekalan tambahan ini dilakukan sekiranya ada isu atau krisis yang mendesak ataupun unjuran itu terlalu besar larinya akibat dari krisis. Dalam kes ini, dalam pentadbiran sekarang, nampaknya ia menjadi suatu hal yang mesti berlaku dalam tiap sesi parlimen. Ini bermakna ada kelemahan dari sudut perancangan dan unjuran yang dibuat oleh kerajaan. Dan ini harus dibetulkan. Timbalan Menteri bergerak kementerian harus menegaskan mengapa ada kewajaran untuk mengadakan, menuntut kelulusan setiap kali sesi parlimen diadakan, dan kelulusan itu tidak kecil, ya. Dan oleh demikian saya minta ini dijelaskan dengan terus terang apa masalahnya di perbandaran sekarang, sehingga kan unjuran itu tidak pernah tepat, sehingga kan bukan saja nak tunggu 6 bulan atau 8 bulan, 2 bulan setelah diluluskan belanjawan harus dibetulkan, kemudian 4 bulan ditambah lagi peruntukan yang besar. Dan kelemahannya apa? Kelemahannya ialah bahawa unjuran ini dibuat, pertumbuhan, pendapatan, perbelanjaan, peruntukan bagi tiap kementerian itu lari daripada yang diumumkan dalam belanjawan negara. Dan ini pada hemat saya, Musi, adalah satu kelemahan besar. Defisit 2012 43 bilion ringgit. Defisit fiskal Kerajaan Persekutuan diunjurkan 4.7% kepada KDNK, ya, yang mencecah 918 bilion ringgit. Jadi kalau defisit ini berterusan dalam defisit fiskal Kerajaan Persekutuan 2012, ya, ini mencecah 56.88 bilion atau 6.2% kepada KDNK seperti yang diumumkan. Tetapi menyaksikan defisit, dan saya ulang, defisit sebagai suatu keadaan bagi mana-mana negara, seperti juga bagi rumah tangga atau syarikat, bukan masalah. Tetapi defisit berterusan dan bertambah setelah lebih 1 dekad, 14 tahun, dan jumlahnya itu terus meningkat, itu masalah. Dan ini bertentangan dengan janji Menteri Kewangan bahawa pentadbiran beliau bertanggungjawab memastikan defisit akan dikurangkan dan mendapat tepukan hangat daripada ahli parlimen sebelah sana. Tapi sekarang setelah 10 tahun ternyata meleset unjuran itu dan tidak menang, seolah-olah ucapan belanjawan itu hanya untuk memberikan, mewawarkan satu angka yang lunak, tetapi kenyataannya itu berbeda manakala belanjawan tambahan diperkenalkan. Belanjawan tahun 2010 defisit 56%, 2011 dikatakan 54%, 2012 unjurannya 6.2%. Dan saya ulangi, Pengusi, dalam kebanyakan negara unjuran sedemikian yang dikaitkan dengan perbekalan tambahan hanya berlaku apabila ada krisis luar jangka yang tidak ada upaya bagi pihak perencana di unit perancang ekonomi atau perbandaraan atau bank negara tentukan. Ini dapat difahami, tetapi ia tidak boleh diterima sekiranya ia menjadi suatu perkara yang berlaku
sebagai suatu proses biasa. Di Jepun ada unjuran tambahan setelah tsunami 2011 dan tidak orang bangkitkan, melainkan mungkin dari segi kaedah peruntukan dan projek yang diluluskan. Ini saya minta penjelasan yang tegas sebelum meminta ahli parlimen meluluskan. Ya. Keduanya, selalunya dalam unjuran ini, kalau diteliti butiran-butiran perbaikan tambahan, ya, ada juga yang dikaitkan sewajarnya untuk pelaburan, jaminan bahawa perbaikan tambahan ini akan menjadi pemangkin kepada pertumbuhan. Tapi dalam konteks ini, kegagalan kerajaan ialah kerana semua kelulusan ini untuk non-stimulus investments yang tidak akan menjamin satu peningkatan, tetapi akan mengekalkan kedudukan ekonomi negara sebagai lembab dan menanggung defisit yang kian membengkak. Saya faham dan kita tahu kebanyakan kelulusan ini menjurus kepada pilihan raya untuk memberikan kerana pentadbiran lemah, rasuah meluas, jadi bagilah sikit sebanyak BRIM dan sebagainya supaya rakyat boleh terlupa dengan rasuah besar, ya, 250 juta. Ya. Siapa nak bangkit 3 bilion angkat bangun, saya jawab. Ya, betul belum? Siapa 3 bilion bangun? Tak ada bangun ya, Pak? Ya? Tak ada bangun. Ini perangai ahli parlimen BN UMNO khususnya, dia jerit 3 bilion, saya bagi laluan tak berani bangun. Ya, bagus lihat. Itulah cara mereka menyebarkan fitnah. Bila kita cabar dia bangun, dia tidak berani bangun. Kerana apa? Kerana hujannya fitnah yang berfungsi. 3 bilion dikeluarkan di zaman pentadbiran Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Saya dipenjara. Ya. Terima kasih. Dan saya jawab pertama, nafikan, ya, kerja pertama diperbarui. Ya, ditegaskan oleh Timbalan Perdana Menteri. Bila saya kata kepada Timbalan Perdana Menteri, okey, saya setuju, buka akaun saya, buka akaun Timbalan Perdana Menteri, langsung tak jawab. Ya. Dan saya bangkit pula, siapa yang bayar sewa Timbalan Perdana Menteri bila jadi menteri di Kuala Lumpur? Bila jadi menteri besar, datang dari menteri, siapa bayar sewa? Terus tak jawab. Sudah jadi tak? Saya tak sambung bab tu, jangan bimbang, saya salah, saya tak sambung. Cuma saya nak jelaskan, saya jawab harus ada siasatan terbuka. Semua akaun saya dan keluarga saya, dan juga semua akaun dan keluarga Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri. Boleh. Itu pertama. Keduanya, Badan Pencegah Rasuah pada kita itu mengusi, sebelum saya SPRM datang menemui saya di penjara Sungai Buloh, dan saya bagi kerjasama penuh, tapi saya tidak tahu apa berlaku pada siasatan itu. Rupa-rupanya siasatan dilakukan semua akaun di Malaysia, di Singapura, di United Kingdom, dan 4 tahun kemudian laporan disiapkan. Ada arahan peringkat tertinggi untuk membekukan supaya jangan dilapor siasatan itu. Sedang ini pentadbiran apa begini? Saya hanya tahu setelah ketua penyiasat BPR, bila dengar, terima kasih. Bila ketua penyiasat BPR berhenti, kemudian dia buat affidavit di mahkamah menyatakan dia mengetahui siasatan, dia pergi ke London dan UK dan Kuala Lumpur dan Singapura siasat, dan mendapati tidak ada asas sama sekali terhadap bukti-bukti yang dibangkitkan. Saudara, bila laporan itu menyebelah kita, dipadamkan. Seperti mana kes semalam saya menang dalam isu 60 juta, tidak dilaporkan dalam media. Politik apa begini?
Sebab itu bila saya tanya 3 bilion, tak ada yang bangun sebab mereka tahu mereka tidak berani memfitnah secara terang-terang begini. Penonton Pauh, saya minta izin, terima kasih. Oleh kerana sebelah sana tak berani bangun, maka saya bangun. Ya. Pasal itu cabaran terbuka. Saya juga berpendapat kita harus tunggu cabaran yang sama daripada Pekan dan Paguh sebelah sini untuk kita dedahkan pula. Belah berani tak dia buat cabaran terbuka begitu? Nah, boleh? Tak ada, nah? Baik. Apakah yang berhormat Pematang Pauh maksudkan bahawa siasatan BPR itu adalah yang diketuai oleh pengarah siasatannya Abdul Razak bin Idris, kad pengenalan 4906 26075069 yang beralamat di 7259 Jalan Geliga, Taman Setia, Gombak, Kuala Lumpur, yang menyebut perenggan pertama, saya pengarah Badan Pencegah Rasuah Malaysia. Apakah ini dimaksudkan? Yang kedua, saya bekerja di BPR mulai 1974 sehingga bersara 2004. Yang ketiga, sebagai pengarah siasatan BPR Malaysia 99, saya telah mengarahkan siasatan dijalankan di bawah Akta Pencegahan Rasuah 97 ke atas akuan bersumpah Datuk Abdul Murad bin Khalid yang diterbitkan dalam akhbar tempatan. Datuk Murad ni kita tahu 2-3 hari lepas didatangi lagi oleh ejen-ejen kerajaan, ugut dia lagi. Kita tahu nama pegawai ni. Ugut, jangan sekali-kali kamu Datuk Murad membuat kenyataan penafian. Walaupun dia pernah mengunjungi Pematang Pauh waktu dirawat di Munich, minta maaf kerana dia telah dipaksa. Keluarganya diugut. Kita tahu. Tapi tak apa, teruskan permainan itu. Siasatan telah dijalankan oleh cawangan di bawah penilaian saya di Ibu Pejabat BPR. Siasatan dijalankan secara mendalam, menyeluruh, teliti, termasuk keluar negara, Singapura dan United Kingdom. Siasatan itu menghasilkan keputusan tiada sebarang kes terhadap Datuk Seri Anwar bin Ibrahim atau sesiapa berhubung akuan bersumpah tersebut, dan saya mengarahkan siasatan ditutup. Ditutup. Tiba-tiba adalah 2-3 kerat, kumpulan pertubuhan, pekesong, pekasong dan sebagainya, buka balik kerana mereka telah berjaya. Strategi kitar semula ini menyebabkan SPRM membuat arahan buka semula kes Gombak. Strategi yang sama sekarang ditujukan menekan Pematang Pauh. Bertarung di gelanggang terbuka tanpa urutan fitnah, mereka tak mampu. Sebab itu bila kita cabar, mereka tak mampu bangun dan mempertahankan. Siasatlah. Bagus, kita pun tahu. Saya setiausaha politik Kota Tinggi. Satu ketika jenaka popular di Johor waktu Paguh menjadi menteri besar ialah kecuali tanah kubur dan angin saja yang dia tak jual. Saya akan sambung sesi berikut. Terima kasih Tuan. Terima kasih Busi. Kerana baca laporan oleh BPR yang ditandatangani pengakuan bersumpah oleh Abdul Razak Idris. Dan saya, walaupun itu dilakukan, soal siasatan saya tidak bangkit. Kalau saya tidak akan menghalang, saya akan bagi kerjasama. Tetapi yang saya kesalkan ialah ada dekat-dekat rakan saya yang sanggup terus-menerus begitu. Kalau ada bukti lain yang dikemukakan, saya tak ada masalah. Kita boleh berbeza politik, tetapi untuk begitu terus-menerus tak perlu. Dan ini saya pengusi harus ingat, ditohmah, difitnah semasa saya di penjara, tak ada ruang untuk menjawab. Dan saya juga terima kasih kerana tidak semua ahli yang berhormat yang sebelah sana menggunakan kesempatan pada masa saya dalam penjara. Saya terima kasih. Ya. Ada beberapa kerat yang nak melonjak cepat naik, itu memang dia cerupa lebih, tapi umumnya tidak. Saya akui dan saya juga teliti, dan teman-teman saya di sini pun juga laporkan begitu. Tetapi yang saya nak jelaskan di sini ialah perbahasan kita tentang isu perbekalan tambahan ini merujuk kepada pengurusan. Kalau ini sebagai contoh bagaimana sudah layani mana-mana rakyat Malaysia kebetulan namanya Anwar atau Kota Bembangka, apa jaminan rakyat yang yang berbeza pendapat akan diapa-apakan? Ya. Kita harus ingat, belum tentu selama-lamanya kita berkuasa.
Ya. Ini harus ada sedikit humility, tahu untuk mengakui. Ya. Ya. Saya pernah pangku Perdana Menteri, sekarang dan masuk penjara, sekarang Ketua Pembangkang. Belum tentu ahli yang berhormat daripada Pasir Salak tidak masuk belah sini dan kami belah sana. Itu pun kalau dia menang. Jadi patutnya ada sikap begitu. Jadi kita boleh berbincang dan berdialog secara tenang dan cara waras, walaupun kita berbeza pendapat. Tengok hari ini Morsi diangkat menjadi Presiden Mesir walaupun belum disahkan. Dan saya nak sebut di sini, ambil kesempatan bagi pihak Pakatan Rakyat ucap tahniah setinggi-tingginya. Beliau mewakili Hurriyah wal Adalah, Parti Keadilan dan Kebebasan, Parti Kebebasan dan Keadilan Mesir, ya, yang dibenci oleh tentera, yang dipenjarakan oleh tentera, yang dihina setiap hari sebagai ejen asing, kucing kurap dan segalanya. Sekarang Presiden Mesir. Dan Presiden Mesir Hosni Mubarak yang dewakan seolah-olah sebagai Firaun moden dengan kuasa, dengan kehebatannya, sekarangnya on life support. Saya dengar khabar dia masih sakit tenat, tapi bila dia dengar Morsi menang, terus dia pengsan. Saya sebut soal defisit ini dan Timbalan Menteri lebih arif, tidak lebih, tapi arif juga lah, tentang masalah Malaysia dalam middle income trap ini. Ini diumumkan oleh Menteri Datuk Idris Jalak pada ketika itu dan beberapa langkah diambil, tetapi tidak ada kesungguhan termasuk dalam mengendali soal defisit. Ya. Bila saya sebut umpamanya satu ketika sahaja, ya, di mana kita dapat memastikan ada lebihan, itu sudah boleh kritik memang keadaan ekonomi masa itu baik, dan saya tidak anggap itu sebagai peranan saya pribadi, tidak, sebagai peranan dalam sistem dan kecekapan perbendaraan, kecekapan unit perancang ekonomi dan kecekapan bank negara. Itu saya akui. Tetapi kecekapan itu berlaku kerana pimpinan yang boleh mengatur supaya ada fiscal disiplin. Karena kalau tidak berlaku begitu tahun 93-97 yang bagusi, tak mungkin ada lebihan. Ya. Kita terpaksa suruh sikit, bubuh kontingensi berbilion-bilion. Kita set up kumpulan wang amanah negara, kumpulan wang amanah pencen. Apa jaminan di parlimen yang saya pergi dulu bahawa kumpulan wang amanah negara dan kumpulan wang amanah pencen tidak akan digunakan melainkan untuk menjamin masa depan ekonomi negara. Kumpulan wang amanah pencen ialah mengambil kira wang pencen itu menjadi beban jangka panjang. Maka kalau kita tidak simpan dari sekarang, maka ia akan jadi beban bagi generasi akan datang. Kerajaan dan pentadbiran sekarang menggunakan kumpulan wang amanah pencen untuk melabur dan ini saya anggap satu yang bukan saja aneh tetapi melanggar peraturan ditetapkan. Jadi saya berharap Menteri memberi penjelasan mengapa kumpulan wang amanah yang patut menjamin masa depan itu tidak diletakkan dalam keadaan melabur dengan menghadapi risiko, kerana ini akan membebankan masa depan negara kita. Kita juga tahu bahawa dalam kegagalan kita mengurus dan membiarkan defisit membengkak akan menyebabkan keyakinan pelaburan akan berkurangan. Memang benar disebut angka-angka pelaburan yang spesifik macam pelaburan besar Pengerang, ya, tetapi tidak melambangkan keyakinan pelaburan secara menyeluruh. Ya. Saya akan sambung tentang pembekalan ini kerana pembekalan permintaan ini termasuk juga wang untuk SPR. Diberikan tambahan 360 juta untuk pilihan raya umum ke-13. Ya. Dan kita tidak bantah sebab kita juga minta, sama juga ahli Parlimen BN minta tambahan supaya jangan ada alasan. Ya. Tapi pilihan raya ini harus bebas. Apa yang disebut oleh ahli Parlimen Putrajaya, Susah Agung UMNO,
yang dijawab oleh menteri ialah bahawa dia tidak ada keyakinan rakyat faham apa arti kebebasan. Ini diberi kepada International Fact Finding Mission. Ya. Saudara, kalau ini sikap pimpinan politik, bagaimana kita nak jamin pilihan raya bebas? Putrajaya bangun. Terima kasih Yang Berhormat. Saya ingat laporan Yang Berhormat dapat daripada orang yang bertemu dengan saya tak betul. Apa yang telah saya sebut kepada mereka ialah perjalanan SPR itu sendiri, yang pertama. Yang kedua, saya sebut berkenaan dengan demokrasi. Dan saya juga tanya kepada wakil Indonesia, adakah demonstrasi membawakan kebaikan kepada Indonesia? Dan dia telah jawab. Dan saya sendiri telah maklumkan kepada mereka bahawa kalau mereka tuduh SPR tidak telus, saya kata tiap-tiap 3 bulan nama dipamerkan. Dan kalau kita tidak bersetuju, kita boleh buat laporan kepada SPR untuk mengeluarkan nama-nama yang tersebut. Umpamanya, untuk makluman Yang Berhormat Perkhidmatan PAUH, saya mendapat laporan berkenaan dengan orang yang tak pernah pergi mendaftar di Shah Alam. Di Shah Alam tidak pernah mendaftar. Akhirnya si Polan ini mendapat slip daripada PAS mengatakan tahniah, saudari telah didaftarkan. Bagaimana ini berlaku? Jadi saya kata dua-dua pihak mempunyai masalah. Jadi saya maklumkan kepada Fact Finding Mission yang saya tahu kebanyakan mereka ialah pembangkang di negara mereka. Jadi tak betul Yang Berhormat kata saya mengatakan demokrasi dalam Malaysia ini tidak wujud. Saya memaklumkan kepada mereka bahawa demokrasi wujud, hanya demokrasi ala Malaysia, dan kita tidak boleh ikut demokrasi cara yang mereka fikirkan. Dan masalah kita sekarang ni, kita semua trauma apa yang berlaku pada 13 Mei tahun 1969. Kita takut apa yang berlaku di atas jalan itu akan menjadi perkara-perkara yang tidak diinginkan, kerana Malaysia merupakan negara berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang agama, dan Malaysia menjadi sebuah negara yang maju sehingga ini ialah kerana unity in diversity. We got to preserve this unity. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan. Sedikit saya menarik dengan apa yang disebut oleh Putrajaya tadi, yang menafikan bahawa beliau tidak mendukung demokrasi. Tapi saya ingin dapat tahu benar atau tidak Putrajaya YB Putrajaya pernah sebut di Indonesia bahawa multi-party demokrasi membawa keruntuhan ekonomi, dan beliau telah menggunakan contoh seperti Taiwan yang akan menjadikan negara ekonomi jatuh adalah disebabkan oleh multi-party demokrasi. Adakah ini refleksi seorang yang mempertahankan demokrasi? Tak apalah, ini terima kasih Babi Batu dan terima kasih penjelasan Putrajaya. Mereka tidak kata saudara anti demokrasi. Kalau baca laporan Fact Finding Mission yang dijawab oleh menteri ialah bahawa masyarakat tidak matang untuk menghargai kebebasan. Sebab itu dibangkitkan anti demonstrasi. Kalau baca buku terakhir, buku terbaru Syekh Yusuf Qaradawi, nama buku itu Thawrah Sya'ab, Kebangkitan Rakyat. Dalam bab pertama dia sebut tentang demonstrasi, kerana dia bahas beberapa fatwa yang dibangkit oleh setengah ulama. Demonstrasi tak boleh, macam fatwa Putrajaya. Dia jawab, dalam peringkat Islam peringkat awal, Islam itu dikembangkan di rumah Arqam bin Arqam secara rahsia. Umar Al-Khattab kemudian bangkit dan mengatakan kepada Rasulullah, bacalah buku itu, buku Syekh Qaradawi. Kalau Syekh Qaradawi tak ada dengar, nak dengar siapa? Nak dengar Putrajaya? Nak dengar Tan Sri Vincent Tan? Jadi dia kata, Umar bin Khattab jawab, biar saya tunjuk rasa bahawa saya yakin dengan Islam, la ilaha illallah, pergi ke Kaabah. Jadi ikut tafsiran Qaradawi, inilah tunjuk rasa, unjuk rasa pertama dalam sejarah Islam. Okey, baik. Boleh tunjuk pasal unjuk rasa.
Masih lagi. Saya nak sebut berkenaan dengan unjuk rasa. Saya beritahu kepada fact finding, kononnya fact finding. Mereka ini yang sebenarnya diundang oleh Yang Berhormat Pembangkang. Saya hanya menerima surat daripada Yang Berhormat Pembangkang. Saya respect Yang Berhormat dan Ketua Pembangkang. Itu pasal saya terima mereka. Saya tanya dengan mereka, unjuk rasa kalau betul unjuk rasa yang sebenarnya, tak apa. Masalahnya there's a lot of silent majority dengan izin. Satu. Yang kedua, saya juga telah sebut, unjuk rasa yang dilakukan dibayar dengan harga-harga yang tertentu. Jadi bila unjuk rasa dibayar dengan harga yang tertentu, tempat di mana, waktu di mana, kawasan di mana, adakah itu unjuk rasa yang sebenar? Saya persoalkan ialah unjuk rasa bagaimana. Okey, terima kasih. Terima kasih. Tahu? Ya. Kita tak bagi baju percuma, baju merah, edar. Okey, dah tak apa. Sabar. Saya tahu, okey. Dan tak bagi makan percuma. Tak ada. Ya. Saya faham Saudara Setiausaha Agung. Saya dulu pun timbalan presiden. Tahu juga, walaupun saya fikir tak terteruk itu, tapi tahulah perjumpaan-perjumpaan yang kita buat dulu tu dibayar sikit. Sekarang dibayar juga. Ya? Jangan anggap oleh kerana itu orang lain bayar. Tidak. Yang datang ramai-ramai kalau yang bersih tu tak dibayar. Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Saya nak beritahu Yang Berhormat sebut baju merah. Sebab speaker bagi syarat. Baju merah, makanan dan sebagainya. Itu bukan unjuk rasa. Itu hari kelahiran UMNO 66 tahun. Beda dengan jalanan. Kita tak buat di jalanan. Kita buat di tempat stadium, tempat yang dibenarkan. Bukan seperti yang dilakukan, yang tidak dibenarkan di kawasan-kawasan awam. Ini masalah perbezanya. Dan semua orang rempuh. Ini masalah. Terima kasih. Ya, tak apa. Asalkan pilihan raya bebas dan adil. Itu yang penting. Ya. Baik. Terima kasih. Yang kita bagi di sini contoh-contoh yang belum diputuskan ya oleh SPR walaupun telah diberi pengakuan. Kita dah banyak dah bincang dah ya. Yang kita minta apa? Kita minta senarai dibersihkan saja. Yang Berhormat Putrajaya sebut betul, ada orang tak daftar, didaftarkan. Sebab menunjukkan apa? Kegalemahan sistem SPR. Mengapa? Sudah belajar dari pengalaman, kalau saya sebut Australia, UK, jangan ikut barat. Belajar daripada Turki, daripada India. India 1 bilion orang. Bagaimana proses pendaftaran dia? Just spend half an hour study itu sikit. Kemudian dari Indonesia, walaupun saudara sikapnya menghina terus, saya tidak mewakili pandangan saudara. Ada kekuatan mereka, ada kelemahan mereka, dan kita tidak hebat hanya dengan menghina negara lain dalam aspek di mana mereka kendalikan dengan lebih baik ya. Dan yang datang itu tidak semua wakil-wakil parti pembangkang. Ada yang mewakili kerajaan. Tetapi yang kelemahan SPR yang kita pertahankan. SPR bukan cawangan UMNO. Itu patut badan bebas. Jadi sepatutnya Setiausaha Agung harus ambil sikap positif, mau satu sistem yang bebas. Tapi kita kalau bagi penjelasan, umpamanya 65,000 pengundi umurnya yang lebih daripada 100 tahun. Boleh saya sebut berkenaan dengan pilihan raya yang bebas. Yang Berhormat, kalau SPR tak bebas, takkan ada 82 terima kasih. Satu. Yang kedua, bagaimana ada 5 negeri yang boleh menang pembangkang? Jikalau bebas, mungkin 182. Terima kasih. Jangan, please, Yang Berhormat Ketua Pembangkang, please be rational. Don't blame UMNO. Everything you blame UMNO, BN UMNO, which is not fair. Saya pun sebut dengan kawan-kawan Yang Berhormat yang datang. Saya kata seperti saya buat contoh berkenaan dengan Shah Alam tadi. Saya pun tak bersetuju dalam kawasan saya sendiri. Orang tak ke mana-mana datang. Saya tak tahu nama. Dia tak duduk satu rumah ada 10, 15 nama. Siapa yang buat operasi ini? Bukankah pembangkang? Terima kasih. Dulu senang Putrajaya 6,000 lebih jaga. Yang Berhormat, sekarang ada 13,000 ya. 13,000 yang Berhormat berapa orang kot? Saya pun tak tahu. 13,000 tu adun seberang daya aja. Okey, tak apa. Yang saya nak tekankan apa? Yang saya ucap terima kasih kepada kerana Setiausaha Agung terima jawatan kuasa itu. Saya ucap terima kasih.
Tapi yang saya nak tegalkan ini iaitu SPR, tanggungjawab SPR selesaikan. Mengapa kita katakan UMNO BN? Kerana peringkat persekutuan dia yang perintah. Kalau Pulau Pinang, yang berhormat salahkan Pakatan Rakyat. Selangor tak sekali ada Pakatan Rakyat. Walaupun salahnya mungkin JKKK di Ulu Selangor, salahnya Pakatan Rakyat. Yang lainnya peringkat persekutuan UMNO BN lah. Terima kasih. Setuju pun akhirnya. Baik. Saya sebut di sini ya, umur ada pengundi yang lahir sebelum tahun 1900 belum dibetulkan. Ini tanggungjawab kita protes atau tanggungjawab SPR bersihkan? Ini isu dia. Ini bagi ratus juta lagi, bersihkanlah senarai ini. Bukan kerja kita nak pergi tengok ni semua. Kerja SPR itu ialah to clean up the list. Ini yang penting. Ini belum masuk lagi Sabah dan Selangor. Ya. RCI akan diteliti. Terms of reference 2 tahun. Terms of reference itu pun ada orang Sabah lagi sokong lagi. Saya tak faham. Terms of reference RCI itu 2 tahun. Sedang fikir, bukan punya kompleks punya situation. Kena bawa peringkat International Fact Finding Mission dan United Nations nak bincang terms of reference RCI di Sabah. Okay. Jadi 100 tahun tak selesai. Kemudian yang pengundi menggunakan nombor kad pengenalan yang bertentangan jantina masih ada 15,000. Pengundi lelaki kad pengenalan perempuan, pengundi perempuan kad pengenalan lelaki, tapi masih kita kena identify. Mengapa tidak boleh SPR selesaikan kes ini? Kemudian isteri kepada polis. Jadi saya boleh senaraikan ini dibangkit oleh jawatankuasa dalam laporan, dijamin oleh menteri, disebut dalam minority report, sampai sekarang masih menjadi masalah. Masih salah. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Pembangkang Datuk Yang Dipertua. Kenaan dengan nama-nama dalam sedarai daftar pemilih, sebagai contoh yang Berhormat sebutkan tadi, ada yang umur beratus 100 tahun hingga masih lagi dalam senarai. Mungkin orang dah mati, tapi SPR nama mereka masih dalam daftar pemilih SPR. Jawapan daripada SPR dalam perjumpaan tempoh hari, mereka mengatakan bahawa SPR bersedia untuk mengeluarkan nama ini, tetapi perlulah dibawa oleh pihak yang berkenaan, umpamanya keluarga juga melaporkan kematian, dan juga ni pihak National Registration, Jabatan Pendaftaran, memaklumkan kepada SPR, barulah tindakan boleh mereka ambil. Mereka tak boleh pergi kepada keluarga si mati nak ambil tahu dah mati ke belum. Tak boleh pergi kepada Jabatan Pendaftaran Negara. Itu tugas Jabatan Pendaftaran Negara, tugas keluarga si mati, bukan keluarga, tugas SPR. Dengan izin, how do you explain this? Terima kasih. Terima kasih. Ini yang Berhormat pasti salah, bukan lembut dan sopan. Saya tak niat tanya. Saya duk fikir tengok 2 kali, memang betul pasti salah. Baik, dah betul. Kalau ada 1-2 kelemahan boleh dimaafkan. Tapi dalam kes ini yang Berhormat, sepatutnya tanggungjawab SPR. Dia untuk memantau dan meneliti. Tanggungjawab SPR. Dia tak boleh balik pula. Tanggungjawab kita untuk pergi pastikan, bukan. Tengok dalam sistem Election Commission mana-mana negara, tanggungjawab SPR membersihkan nama. Dia tak boleh kata, oh saya nak tunggu Jabatan Pendaftaran Negara, saya nak tunggu ada protes. Tidak. Dia mesti, dia tanggungjawab. Saya dapat talimat lengkap di SPR India.
Ya, dan dia bagi tahu, but the process is How do you tedious. propose? How do you propose SPR? Saya propose belajar dari pengalaman India. How? India memastikan tiap peringkat, di peringkat akar undi, pegawai-pegawai kerajaan itu ditugaskan khusus untuk 3 bulan di bawah SPR. Dalam masa 3 bulan itu dia turun di tiap kampung, kerana pegawai-pegawai kerajaan jentera dia sampai ke kampung dan dia bersihkan senarai itu. Cukup 3 bulan. Kalau ada kelemahan, dia akan ambil tindakan disiplin kepada pegawai kerajaan yang berkenaan. Yang dengan cara sedemikian, senarai itu dibersihkan, bukan oleh parti politik. Jadi malah mereka tidak cenderung untuk minta parti politik buat bantahan atau sokongan. Lebih baik jentera kerajaan. Ini boleh dilakukan untuk 1 bilion orang, tetapi dia begitu rumit untuk di Malaysia. SPR. Ini kalau saya tukar Ya, dah lama dah habis tak masa boleh. yang Baik, terima kasih. Itu pilihan raya yang bakal diadakan. Boleh insyaAllah. Celahan. Di Sabah kita dapati bahawa pada suku tahun pertama tahun 2012 ini kita dapati bahawa ramai yang telah didaftar di dalam senarai pengundi, di mana pengundi-pengundi itu tanpa bin atau binti. Berarti orang ini tidak wujud. Jadi apakah cadangan yang berhormat pemegang mengenai perkara ini? Terima kasih Yang Mohd Semangga, dan saya jelaskan bahawa ini hanya bukti bahawa ada kecurigaan terhadap kesahihan nama. Dan ini lebih ketara di Sabah, di Selangor dan di wilayah persekutuan, melainkan Putrajaya. Putrajaya itu nama dapat dibersihkan. Tetapi ini membimbangkan kerana sudah senarai ahli, orang yang berhak mengundi itu constitutional right. Itu hak yang dijamin dalam perlembagaan. Hak, dan bila ada kecurigaan tentang orang-orang yang tidak layak masuk, itu menimbulkan masalah besar kerana kecurigaan orang asing yang bukan warga negara diberi hak untuk membuat pilihan. Kalau menyentuh soal itu, saya sebut kalau orang itu 1 keturunan 2 keturunan memang duduk dan lahir di Malaysia, saya tidak pertikai, saya tidak peduli dia Cina, dia Bugis, dia Dayak, saya tidak fikir, saya tidak peduli. Kalau dia berhak, ada orang Iban yang lahir tetapi tidak ada kad pengenalan, tapi dia orang Iban. Jadi hal-hal itu tidak dipertikai. Yang kita pertikai orang yang masuk dan diterima cara tidak sah, baru masuk 6 bulan, setahun, ada pakatan tertentu, KK rasuah, dan ini telah ditunjukkan bukti. Sebab itu keengganan kerajaan UMNO BN mewujudkan RCI cara segera dan bebas, kerana hal ini akan terbongkar. Ada orang kata kait-kait Anwar terlibat, tak apa, saya tidak ada masalah, bongkar. Siapa yang bertanggungjawab, siapa yang bayar, siapa yang kembalikan. Ini jumlahnya bukan puluh ribu, ratusan ribu. Padahal orang yang lahir sebagai orang Iban tidak diberi kad pengenalan. Saya lihat sendiri ada orang India, etnik India, lahir tahun 1943 di Ulu Selangor, tak dapat kad pengenalan. Tetapi orang yang namanya Nyik Kunsu, asal Nepal, ada kad pengenalan. Ya. Dan ini bukti-bukti ini diketengahkan, ditunjuk Yang Berhormat Selayang tunjukkan beberapa nama, tetapi tindakan tidak diambil kerana SPR, bila ditanya menteri, SPR bebas kendali ikut undang-undang, bukan bebas menipu. Jadi sebab itu saya tegaskan Suruhanjaya Diraja ini perlu, bukan saja untuk Sabah, kerana kesannya ada, kerana kita ada bukti bahawa beberapa orang yang dipindahkan ke wilayah persekutuan dan juga ke Selangor. Saya setuju Yang Mohd Semangga, dan ini menyebabkan di antara isu besar di Sabah untuk membantah penipuan ini dan menolak UMNO BN di Sabah. Terima kasih kerana tidak ada bantahan daripada ini kali pertama yang tidak ada jeritan.
Baik. Keduanya tentang pembayaran rela pengusi. Saya tidak pertikai ya bahawa perlu kita ada pasukan khas tambahan termasuk kepada rela untuk membantu tugas-tugas keselamatan awam. Tapi kita harus ingat ya bahawa tugas rela seperti mana tugas pasukan polis mesti dipertahankan dari sudut profesionalisme untuk menjaga keselamatan rakyat, bukan untuk mempertahankan kuasa UMNO yang bakal tumbang. InsyaAllah, insyaAllah. Jangan marah saya, jangan marah. Tak ada guna saya marah saya. Saya kena marah banyak. 14 tahun dia kena marah. Terus saya tambah. Jadi, saya nak hanya menyatakan, sementara saya setuju ada pasukan tambahan termasuk rela untuk membantu menjamin keselamatan. Kata harus ada kewaspadaan tentang keterlanjuran mengguna dan memperalatkan. Kali ini akan mencemarkan kedudukan, kredibiliti dan kewibawaan institusi yang penting untuk menjaga keselamatan. Bila orang tengok rela, dia rasa yakin. Tapi kalau dia tengok rela terlibat dalam beberapa kegiatan yang dianggap menjadi suruhan kepada parti tertentu, ia akan mencemarkan. Tugas kita ialah memulihkan keyakinan kepada institusi kerajaan. Ya. Pembayaran kepada kaki tangan awam yang sama. Saya nak sebut sini subsidi bahan bakar 7.5 bilion. Mana Menteri, pada belanjawan 2012 subsidi bahan bakar 17 bilion. Ya. Jumlah 7.5 bilion peningkatan 44% mendadak daripada belanjawan 2012 yang diluluskan hanya beberapa bulan yang lalu. Jadi jumlah besar subsidi bahan bakar pada tahun 2012 mencecah 24.5 bilion ringgit. Ya. 2011 10.3 bilion. 2012 peningkatannya 240%. Ya. Dari tempoh Oktober 2011 sehingga Jun 2012 peningkatan lebih walaupun harga minyak meningkat tidak melebihi 15%. Subsidi yang banyak dimanfaatkan oleh syarikat-syarikat besar dan kroni itu meningkat 240%. Jadi sebab itu kita pertikai kewajaran menambah. Gula alasannya konon nak meringankan beban rakyat. 2012 jumlah subsidi gula 200 juta. Dengan tambahan 367 juta menjadi 567 juta. Ya. Peningkatan 42%. Kita nak tanya Menteri, jawab, siapa yang dapat manfaat secara langsung? Berapa keuntungan syarikat TradeWinds Tan Sri Syed Mokhtar dalam isu subsidi gula ini? Mengapa syarikat gula yang dikuasai oleh seorang yang dikaitkan dengan beberapa lain lembaga tetapi diberikan subsidi begitu tinggi dan kita nak tahu rekod keuntungan dia dan berapa sumbangan dia kepada pihak-pihak tertentu sehingga menyebabkan mudah sekali dinaikkan subsidi gula kepada satu monopoli. Subsidi tol tambahan 446 juta dalam belanjawan 2012, maaf, 343 juta diperuntukkan. Jadi jumlahnya 789 juta. Apa kadar dalam belanjawan tahun lalu dalam masa beberapa bulan boleh naik 446 juta? Pengalaman saya tidak fikir unjuran perbendaraan selemah itu. Melainkan pengurusan menterinya itu terlalu sibuk sehinggakan perbendaraan boleh buat unjuran sedemikian. 2011 pampasan dibayar berjumlah 200 juta. Maknanya peningkatan untuk subsidi tol untuk syarikat-syarikat kroni ini adalah 400%. Siapa yang mengautkan keuntungan? Apa faedah langsung kepada rakyat? Apa faedah langsung kepada syarikat? Itu kita kena tahu.
Kerana kita diminta luluskan 789 juta, 1 billion ringgit almost subsidi kepada tol, syarikat tol, dan kita nak tahu apakah manfaatnya langsung kepada pengguna ataupun dimanfaatkan oleh syarikat-syarikat orang kaya. Dan terpastinya dalam kes ini keuntungan kepada syarikat kroni itu keterlaluan. Sebab itu bila kita tanya IPP, siapa punya? Siapa pegang nomini? Tak ada jawapan. YTL, siapa pegang nomini di Hong Kong? Tiada jawapan. AirAsia, siapa punya? Nomini itu siapa punya? Tiada jawapan. Tapi kalau ia syarikat swasta biasa, kita boleh mengerti. Tapi kalau syarikat swasta yang diberikan penswastaan oleh kerajaan, maka rakyat harus tahu siapa yang dapat faedah ini. Ya. Bekas timbalan menteri mana, bekas timbalan Perdana Menteri mana, menteri mana, bekas Perdana Menteri mana, itu harus kita ketahui. Yang takut sangat sebab apa? Sebab apa kerajaan takut kalau nama bekas timbalan Perdana Menteri itu dikaitkan? Tak boleh sebut langsung. Tetapi yang bayar kita, yang tak minta luluskan ialah ahli parlimen. Kita minta luluskan, tapi kita jangan tahu siapa yang sebenarnya punyai kepentingan dalam syarikat ini, siapa yang berlindung di bawah nomini ini. Apa nama? Ya. Ya, habis sekali. Baik. Jadi oleh yang demikian, oleh kerana menghormati pengurusi, saya ada yang lain terperinci itu saya serah kepada ini. Ya. Pengurusi pun strict lah dengan ketua pembangkang. Saya pun Dah banyak masalah dia. Dah Almost 1 hour. Ya, okey, terima kasih. Terima kasih. Jadi saya rumuskan ialah pertamanya unjuran defisit 62% itu membimbangkan, dan ia menggambarkan kelemahan perencanaan dan pengurusan ekonomi, kerana saya ulang jaminan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan bahawa pentadbiran beliau tetap tidak akan tolak ansur tetapi akan mengurangkan defisit. Tapi yang berlaku ialah menambah defisit. Ya. Dan ada yang terperinci yang saya tidak akan gunakan, saya percaya ada yang berhormat lain bawa. Perbelanjaan pembaziran berterusan. Ya. Perbelanjaan keluar negara dengan belanja juta-juta biasa, tak ada menasabah. Wang peribadi kita tak persoal. Tapi wang negara untuk lawatan-lawatan yang ada kaitan dengan peribadi, anugerah ijazah anak, itu tak boleh digunakan. Tidak ada peraturan yang membolehkan. Ya, tidak boleh. Ya. Nak suruh SPRM tengok, tak mungkin berlaku. Tetapi memadai untuk kita memperingatkan, hentikanlah kegagalan pembaziran ini dalam keadaan ekonomi gawat sekarang. Yang keduanya tentang saya sebut tadi tentang non-stimulus investments, ya, yang menjurus kepada pilihan raya tetapi membebankan ekonomi. Yang ketiga, laba keuntungan yang berlebihan kepada syarikat-syarikat kroni tertentu, baik tol, baik IPP, dan gunakan kuasa dalam kerajaan dan kuasa di parlimen meluluskan subsidi besar bukan kepada rakyat. Ya. Kepada rakyat RM500 kita war-warkan sebagai propaganda cukup besar. Di sini kita luluskan puluh bilion ringgit kepada syarikat kroni. Ya. Syarikat kroni dapat puluh bilion, rakyat terima kasihlah yang dapat RM500 Putrajaya. Jadi itulah sebabnya mengapa saya minta penjelasan dalam isu defisit dan isu peruntukan. Terima kasih. Terima kasih, Pak.